Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Leticia Kila. Tumpuan berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menghadiri sesi taklimat bersama ahli-ahli Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi aplikasi Zoom di kediaman beliau pada Jumaat. Mesyuarat selama 1 jam itu bertujuan memberi taklimat kepada Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari mengenai 1 prosedur operasi standard SOP, 9 garis panduan ke fasa endemik, perkara-perkara mengenai VTL Vaccinated Travel Lane dan pembukaan semula sempadan negara mulai 1 April ini. Dalam pada itu, pandangan dan cadangan telah dikemukakan khususnya mengenai pembukaan semua sempadan negara, terutama sempadan Sarawak dengan negara-negara jiran di mana beberapa ketetapan telah dibuat yang akan diumumkan oleh JPBN Sarawak. Turut sama dalam sesi tersebut menerusi Zoom di lokasi masing-masing adalah Timbalan-Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Uga Embas dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian serta Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Laporan seterusnya. Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GBS di bawah kepimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg amat mengambil berat terhadap pembangunan di kawasan luar bandar. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Embas berkata, kalau dilihat pada sasaran pembangunan untuk tahun ini, sebanyak 64% daripadanya adalah untuk kawasan luar bandar. Menurut beliau, ia adalah satu bukti bahawa kerajaan Sarawak tidak mengabaikan pembangunan di kawasan luar bandar. The policy is inclusiveness dan kita akan menentukan bahawa those areas scattered all over Sarawak are to be taken care of. As you are all aware, we have a number of agencies, WURDA, SDA, NDA, RISDA, SADA, Food Basket, all these areas are covering the rural areas and development are being planned to this area. Jadi saya berharap rakyat jelata understand that we are trying our very best to develop Sarawak, especially the rural areas. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan bengkel pangkalan data penghubungan jalan bagi kawasan luar bandar di Damai Beach Resort pada Jumaat. Tambah beliau lagi, kerajaan kini dalam usaha untuk menjadikan Sarawak sebagai satu wilayah berpendapatan tinggi termasuk di kawasan luar bandar menerusi pelaksanaan strategi pasca COVID-19. Seramai 180 peserta dari pelbagai agensi teknikal dan bukan teknikal telah menyertai bengkel tersebut yang dibahagikan kepada 3 kumpulan mengikut bahagian masing-masing. Ia diadakan bagi mengemaskini status penghubungan jalan raya ke penempatan luar bandar di Sarawak, menghasilkan senarai projek dan peruntukan mengikut bahagian yang diperlukan untuk naik taraf serta pembinaan dan merangka program pelaksanaan bagi menaik taraf jalan serta pembinaan ke penempatan luar bandar. Sementara itu, seramai 30 orang peserta telah menyertai bengkel pelaksanaan pelan tindakan bersepadu daerah Kenawit Bebas Dadah yang diadakan pada 9 hingga 10 Mac. Program tersebut merupakan program dan intervensi berbentuk penguatkuasaan dan bukan penguatkuasaan bagi menentukan hala tuju tindakan gerak gempur bersepadu One Stop Committee OSC untuk menangani isu dadah substans MIDS di Sarawak. Antara agensi yang terlibat adalah seperti tertera. Bengkel OSC MIDS daerah Kenawit ini adalah siri keempat yang dianjurkan oleh OSC MIDS Negeri melalui Majlis Pembangunan Sosial dengan kerjasama OSC MIDS daerah Kenawit. Majlis penutupan bengkel anjuran pejabat daerah Kenawit itu telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Raziz Hitam di Sibu pada Khamis. Difahamkan pelaksanaan bengkel ini akan diteruskan ke semua daerah-daerah OSC MIDS lain yang sudah menubuhkan biro-biro MIDS kawasan penghulu masing-masing. Manakala di Serian dengan program Back to School BTS 2.0 anjuran Pertubuhan Kebajikan Dana Kita dilaksanakan julung kalinya di Sarawak.
Program tahunan itu menumpukan sumbangan berteraskan pendidikan dan bantuan keperluan asas persekolahan termasuk bakul makanan bagi membantu golongan memerlukan di dalam dan luar negara. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah 2, Pembangunan Wilayah, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup, Martin Ben memberitahu, program tersebut mencerminkan kesungguhan semua pihak dalam memastikan golongan memerlukan diberikan bantuan yang sewajarnya. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan perasmian program Back to School BTS, Pertubuhan Kebajikan Dana Kita Zon Sarawak AD Bahagian Serian tahun 2022 di Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Bahagian Serian pada Jumaat. Seramai 70 pengetua dan guru besar dari 9 buah sekolah menengah dan 99 buah sekolah rendah di bahagian Serian terlibat dalam majlis berkenaan. Di Bintangor pula, penduduk di Rumah Panjang Nyandang, Sungai Raya Bintangor kini boleh menarik nafas lega selepas kerja-kerja menukar pendawaian bekalan elektrik di rumah mereka telah selesai. Projek Transformasi Luar Bandar RTP di bawah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kwong Hing itu menelan kos sebanyak RM90,000 dan dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Sarike. Datuk Ding yang menyaksikan penyerahan projek itu pada Khamis amat gembira kerana kerja-kerja menaik taraf rumah panjang dengan 26 pintu itu telah selesai sekaligus akan menjamin keselamatan penduduknya dari berlakunya litar pintas bekalan elektrik. Tambahnya, pelaksanaan projek RTP akan secara berterusan pada setiap tahun oleh Kerajaan Sarawak di bawah pucuk pimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari bagi menjamin pelaksanaan pelbagai projek pembangunan di negeri ini termasuk di daerah Meradong. Sementara itu, penduduk Rumah Panjang Nyandang amat berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak khususnya Adun Meradong kerana telah meluluskan peruntukan untuk menaik taraf kemudahan di rumah mereka. Keperkembangan COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 1,745 kes positif baharu pada Jumaat menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 275,850 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan daripada jumlah tersebut 762 kes adalah dalam kategori 1, 961 kes kategori 2, 1 kes kategori 3, 18 kes kategori 4 dan 3 kes kategori 5. Sementara itu, sebanyak 36 daerah mencatatkan kes baharu seperti yang tertera. Dalam kenyataan media yang sama, JPBN Sarawak turut memaklumkan 2 kematian baharu di Sibu dan Limbang melibatkan 2 orang wanita berumur 89 dan 78 tahun. Manakala 1 kluster baharu turut dilaporkan iaitu kluster Jalan Batu Kaya, Lubuk Antu yang melibatkan pelajar asrama institusi kerajaan di daerah berkenaan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Leticia Kila. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Amalkan kebersihan diri di mana jua anda berada, lindungi diri, lindungi semua. Salam UKAS.